shock bercakap. Terus nak bercakap kan. Okay. Alright. Okay. Jadi, right. So B, okay, E betul lah. Okay, betul. Tak ada isu. Alright. Lambda ni apa Lambda ni apa? Apa lambda ni? Okay. Lambda ni apa? Jarak mana? Dia unit vector. Unit vector. Kalau kata vector tu mesti ada kita masukkan ni lah. Unit vector along the line of action lah. Line of action for this force. Itu adalah unit vector dia. Macam kita kata kalau kita ada force dekat X ni. Jadi dia punya unit vector dia adalah I. Kalau you ada satu force, okay, macam kita belajar mula-mula rectangular component, sebab tu saya kata kalau you tak faham, cuba return balik pada benda basic yang you belajar. Okay. So kalau you kata you ada yang ini adalah X kan, jadi katalah you ada satu je force kat sini, which is along X direction. Jadi unit vector dia apa? I kan? Unit vector dia apa? I lah sebab I. X. Okay, kalau kita ada force directed on along Y. Right, ini Y. Jadi dia cuma ada J. J is the unit vector for this force. Okay, that you can see that the line of action dia along Y axis lah. Jadi you ada J saja. So kalau lambda tu dia ada I, dia ada J, dia ada K. Can you imagine that? Boleh bayangkan tak konsep dia? Faham tak? Sebab you punya force tadi tu kat sini, contohlah kalau force ni kat sini. Dia ada, okay ni dia ada angle ke X, dia ada angle ke Y dan dia ada angle ke Z lah. So dia duduk tengah-tengah, maksudnya kalau kita kata unit vector dia mesti ada I, J and K lah. That's why kita letak ni I, J and K. So itu maksudnya lah unit vector tu macam seolah-olah kata kita cakap ya dia punya unit untuk macam mana nak kata because it is vector, so dia adalah direction dia. Direction for this line of action tu mesti ada I, J and K untuk force ini. I hope that you can imagine that case lah. So kalau kata cuma macam ada Y saja, kita cuma ada unit vector J saja. Tak adalah lambda tu, sebab lambda tu mesti ada I, J and K. Sebab kita nak introduce satu lagi benda yang kena ada tiga-tiga axis ni. Kena ada tiga-tiga X, Y and Z. So that's why kita introduce dengan lambda lah. Itu maksudnya macam tu. Okay. So ini itulah, tak ada masalah. Okay, samalah. Ini saya rasa tak ada issue because you can always refer to those who have done this before. Dan mungkin saya pun rasa mungkinlah ada yang bertanya dulu kan macam mana nak buat apa semua kan. It's good for you to discuss with others, but it's also good if you understand what you discuss. Okay, sama juga lah dengan ada Iskandar pun betul. Comel jari dia. Jari dia pun termasuk dalam gambar. Okay, pilihan comel orangnya. Di axis, okay. Alright, yang penting sekarang kamu kena tahulah lambda tu macam mana, apa itu lambda, because lambda is very important lah. If you have two line ini, you ada two point and one line of action lah. Ada 2 point lah. Okay, tak ada issue on this one. Right, bagus lah. Dia kalau ada orang share, saya tak paksa orang semua hantar tau. Dia kalau ada orang share. So jadi you punya kelas ni kalau kata ada sanggup berkorban, yang orang berkorban ni pun dia dapat advantage dia sebab mungkin dia tak confident ke jawapan dia, tapi bila saya komen, oh dia dah nampak kesilapan dia. So they know that which part that they should concentrate more. Okay. Ada siapa-siapa lagi nak share? 11, question 11 untuk ni. Ada soalan tak tentang 3D particles ni?
Dia nampak macam complicated kan, tapi actually taklah se-complicated mana. 3D ni partikel ni berbanding dengan rigid body okey, itu memang nanti kena ni sikit lah, tapi nasib baik tak ada. But it's not difficult lah, tak susah, insyaAllah okey je. Okey, ada tak yang nak sharekan question number 11? Fahim Latif, ada tak siapa-siapa hutang dengan saya that we should discuss on this class? Ada siapa-siapa tak? Saya tak ingat lah kalau ada siapa-siapa yang discuss ni. Siapa-siapa tak? Ada madam. Ya, siapa Saya Fahim Latif. Kena yang mana, soalan mana? Saya rasa macam Alila Q5. yang mana? Q5. Okay, discuss sikit Q5 kamu. Q5. Q5. Bagi kat saya pun boleh. Nanti saya copy dia punya ni. Saya rasa lagi seorang, Aish. Arish Aish. Saya madam. Siapa? Faul. Okay. Baguslah, jujur. Jujur. Nasib baik kalau saya tak ingat, lepas tu saya ingat pula dalam kelas, habislah saya kata. Baik dengan aku siap-siap kan. Bukannya mati pun buat soalan ni. Madam, tempat tanya. Ya, tanyalah. Bagus ni. Kehadiran dekat YouFuture ada. Oh, lupa lah saya. Set. Hai, banyak lupa kita buat yang ni dulu. Sekejap saya masukkan dekat YouFuture. YouFuture. Mana siapa yang nak bagi tu tadi, Fahmi dengan Fauzan nak bagi kat saya? Jawapannya, saya tak jamin betul madam. Tak apa. Nama pun belajar. Salah itu pasti. Salah tu confirm masa belajar. Kalau tak salah, genius lah kamu. Kalau salah, normal lah tu. Itu je. Cuma bila dah belajar banyak kali, bila dah jumpa benda tu banyak kali, so maksudnya tak boleh lah kita kata nanti jadi salah kan. Bila dah buat banyak kali, it's supposed to make sure that you do correctly. Ni siapa Saya tak jamin ni siapa nama ni. Sekejap, saya tak jamin ni siapa. Sekejap, nama Fahim Latif. Okey, Fahim Latif. Nombor 5. Okay, where is it? Sekejap tengok soalan. Korang ni kan suka tak tulis problem statement. So the result is saya kena, akibatnya the effect dia saya kena macam kena buka balik soalan, tengok apa benda soalan tu nak sebenarnya. And saya kena, kita hari ni kita slow and steady lah, sebab saya pun rasa macam wow, hari ni bila dia dah setengah, dah 15 Ramadan ni dia dah start lah macam lah dugaan ni lebih-lebih. Okay, number 5. Okay, I hope that you already have the question. Yang saya pastekan jawapan Fahmi tu dah nampak dalam PowerPoint tu, nampak kan? Nampak ke tak? Nampak. Okay. So, untuk question 5, alright. Even though the question stated that FR is equal F1 plus F2, do not simply 6 plus 4. No, it's not simply like that. Bukan kata 6 campur 4 bukan jadi 10. Tidak. It means that you have to do the summations of these two by using apa? Nak guna rectangular component ke, ataupun in this case you have to do trigonometry lah. Right, sebabnya kenapa kita tak gunakan rectangular component? Because the V and U axis, the angle is not 90 degree. Angle kalau kamu tengok dalam yang gambar
Fahmi tu. Fahmi tulis. Right, Lukis. Is 75 degree. So antara V dengan U ni U axis ni. Dia lupa nak tulis kat sini. Tu bukan U axis, madam. Ni U lah. Itu Mana U punya U? tu garis resultant force. Kalau you buat resultant force ni, ini mana you punya U axis mana? Salah kamu macam mana ni? U axis kamu mana? Ada kat gambar atas. Dah gambar atas. Saya tengok ni. Ada lagi atas ke? Oh, ada lagi atas. Okay. Sorry. Miss out thing. Miss out. Okay. This one. Alright. Okay. 30 F1. Okay, benar. Sebab saya ingatkan ini gambar sebab dah zoom besar kan. Okay, so ini U lah. So kalau kamu tengok dia punya angle di 75. Okay, so nak guna rectangular component mesti 90. Nama pun rectangular kan. So mestilah 90. Jadi yang ni you use parallelogram. So dia buat buat parallelogram, lepas tu dia bawa F2 ke sini, dapat resultant. You got this angle from the 75, deduct or subtract with the 180, then you get 105. Dan tak ada masalah pun, right? So sekarang ni then you should draw lah triangle lah. Yang ni dia buat dia padamkan dia punya ni and then boleh lah, tak kisahlah, betul lah, itu boleh juga. You padam dia punya semua, dia buat ni. Fine. So this is the resultant. So find the resultant. Right. Last 64. Now you get the theta. Right. Get the theta. Theta. Make sure that kalau you pakai ni, you kena label lah dekat mana. Senang sikit refer. Tapi dalam. F2 tapi ni lah, boleh lah juga. Sin theta. Alright. So theta ni kita ambil, kita dapat berapa? 46.22. Kenapa ada yang last time saya ada check siapa ya, dia punya ni kurang daripada okay. Alright, sebab Fahmi dia gunakan triangle yang dekat atas. Sebab last time group mana saya check dia guna triangle yang bawah. So bila dia guna triangle yang bawah, so the actual sebenarnya you punya resultant force ni bila dah kira dia duduk bawah ni, bawah U axis lah, bawah U axis. So bila dia ambil triangle yang bawah, angle yang dia label kat sini less than 30 degree lah, because Fahmi dia ambil angle triangle yang atas, so this angle is bigger than 45. So dia akan lebih daripada 45 lah, so dia dapat 46.22. Tolak 45. Kenapa nak tolak 45? Sebab you can see that from the figure, daripada sini ke sini adalah 46, tapi kita nak resultant force tu is measured from the U axis kan. So you kena measure sini lah, which is that 46 minus 45. Betul. Tak ada issue lah. Any question? Any question that you want to ask? Jadi kalau yang atas tu dia mesti bawah 30 degree Macam mana? Yang madam kata kalau kira dari atas. You kira, you ambil triangle mana? You ambil triangle yang dekat atas kan? Jadi memang you akan dapat theta ni lebih daripada 40. Sebab tu bila you lukis, jangan buang U axis tu. Jangan buang. Maksudnya sebab kalau at least kita boleh nampak masa buat parallelogram tu, jangan buang dulu. Ni U nampak ni. Jadi theta kamu ni mesti lebih daripada sebab kita kira theta tu bukan mestilah, kita kira kita dapat 46.22. Jadi resultant kamu tu duduk bawah ni kat sini lah, resultant bawah U axis ni. Kalau you ambil segitiga yang kat bawah, you kira theta ni, you akan dapat kurang daripada 32 lah. Katalah ni theta yang bawah ni, and then we know that this is 105. Kita tak nak pakai theta lah, nanti kita confuse. Sebab kita dah pakai
theta tadi. So we can go with alpha lah. Sebab biasanya kadang-kadang saya pakai macam ni jadi nanti student confused, especially those who did not make a revision after class lah. So dia confused. Okay, ni kita dah tahu dah FR. Okay, maksudnya theta ni samalah duduk kat sini. Duduk kat sini lah theta. Theta pula alpha. Alpha kat triangle bawah lah. Yang ni theta kamu. Kan? Okay, so kalau ambil triangle yang bawah, bila you tengok, you kira alpha ni, kira alpha sikit berapa dapat? 30 berapa? 30 berapa? Kurang daripada, sekejap, mana? Kira dapat, dia akan jadi kurang daripada 30 lah. Alpha ni akan kurang daripada 30. Dapat 20 something kot. Berapa dapat? 28. Alpha dapat 28. Okay, alpha dapat 28. So bila 28, you know that you punya U, Masya Allah, U axis. Okay, U axis kat sini. Kemudian FR kat sini. Jadi kita measure lah kat sini. So 30 kena tolak dengan 28. Sebab kat sini daripada F2 to U axis 30. So 30 tolakkan dengan 28 dapat 1 point. Ini sebab 28 you ambil exactly 28 28.7. 28.7. Okay, 28.7. So sekarang ni you punya direction kamu, direction is 30 degree minus 28.7 lah. Kenapa lah 28.7 kat sini. Jadi you akan dapat 1.3 lah, lebih kurang lah 1.3. Okay. So kena tengok lah mana angle, mana triangle yang kamu ambil. So kalau you ambil triangle yang ke atas, you kira theta tu lebih besar daripada 45, maksudnya resultant force kamu tu duduk dekat bawah U axis. So boleh nampak daripada gambar rajah. So jangan menghafal saja, tengok. Tengok benda ni. Any more question? Apa lagi soalan? Tak ada. Kita pergi dekat question 8. Question 8 saya rasa senang kot. Buat apa question 8? Question 8. Dia bagi apa? Okay. Wah, beria dia buat ni ha. Actually kan tak perlu buat this figure pun okay, tak ada masalah. Kenapa ada banyak sangat arrow ni? I thought that we only have 2 forces. Ada 2 forces saja. Ni apa? Bukan macam ni yang, maksudnya bukan macam ni, bukan macam ni. Jangan buat macam ni seolah-olah ada banyak force dekat sini yang macam tu. Bukan. Yang diberi 12I 6J tu bermaksud, hang copy dengan orang ke apa? Buat diri dia. Ya. Sebab saya ada tunjuk kelas lain. Maksudnya kalau macam ni 12I 6J, inilah. Bukan macam ni, bukan yang ini ada satu force, ini ada satu force. Ini kalau kita buat macam ni saja, kita cuma tulis dia force ini, force katalah C, kita cuma ada 12I saja, itu saja. Kalau you buat macam tu, dia ada different force. So it's not like that. Okay. Jangan buat arrow tu, sebab dia nanti di confuse. It's not the arrow tu, bukan arrow tu. Nanti kamu tak faham lah apa benda ni. Ni tak ada arrow tu tak ada. You intentionally you intend to draw the arrowhead ke kat sini? Tak ada. Okay, just position lah tunjukkan kamu. Oh, inilah 12I, okay, 6J. Okay, this is ni, dan dia pun kata ada 2 vektor saja. So kalau you buat macam tu, seolah-olah ada banyak, ada campur lagi 1, 2, 3, 4, ada 4 campur 2, 6 vektor kamu. Right, so salah tu. Okay, determine the magnitude and the direction of the resultant force. So actually you don't have to draw this, just pakai je 12I
campurkan dengan I, 6J campurkan dengan negatif 2J, itu saja. Simple je. Okay. Oh my. Rajin ni bagus ni. Okay, ni dah biasa magnitude dia. Okay, magnitude dia and then direction dia. Okay, magnitude dia dan juga direction dia lah. Which is 46.57. So kalau kita nak tulis kita punya FR ini dalam vektor, kita tulis macam ni lah. Kalau kita nak tulis FR dia dalam vektor, kita tulis dia 3.8 Newton I and plus 4 Newton J. J tak jumpa. J. Ni kalau kita nak tulis dia dalam vektor. Okay. So ini kita tulis lah macam ni. Ini maksudnya FR dia kita letak dalam X dengan Y dia lah. X dengan Y dia. Okay. Apa lagi? Right, habis dah hutang-hutang. Habis dah ke hutang-hutang? Habis dah hutang. Rasanya dah habis. Okay, siapa nak sharing dia punya answer for question 11? Lepas tu saya ada bagi gambar kot kan? Saya ada bagi gambar. Am I right? Gambar tu saya bagi daripada buku untuk dimasukkan ke dalam soalan. Ada tak? Yang gambar yang orang tergantung tu. Ada tak? Ada. Beda saya ingat hari tu dia kata buat 286 yang tu. Tapi yang tu je. Yang dalam buku tu. Itu beda grup kelas lain Lagi lah. Tak ada. Tak apa nanti buat. Nanti buat. 2A. Sebabnya kalau grup A1 saya bagi dia buat soalan yang 12. Kalau kamu tak buat soalan 12 bermaksud saya bagi soalan 2.55. Yang ni 2.55 tu. Tutor A1 next week 1, 2.86. Chapter 2 tutor Q 11.816 dengan 2.55 sayang. Ada buktinya. Ya Allah, terima kasih bagi saya bukti. Alah, sorry lah Madam, tak perasan pula. Bukti ya Allah, terima kasih lah. Dah lah saya ni pelupa. Tiba-tiba kumpulan kamu tu tengok ni. Ni 2.55 saya suruh juga. 2.5. Sebab kalau saya tak bagi soalan 12 dekat kumpulan kamu, saya akan bagi yang ni. 2.55 ni. Okay. Apa yang tu nanti sambung lah. Okay, 11. Siapa nak share 11? Saya dah share. Ingat orang lain lah pula. Kalau you nak share juga tak ada masalah. Saya dah hantar tadi. Sekejap. Saya tengah nak buat yang untuk attendant ni. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul apa? Start tadi pukul 4 and then tak akan habis 4.5. Okay, yang hari ni ada trial tu tau trial version. Kita try supaya sebenarnya saya nak tengok masa quiz nanti akan ada isu tak kalau 5 kumpulan masuk sekali. Sebab saya tak pernah ada yang ramai-ramai macam ni. Bila ramai macam ni takut dia macam UiTM punya server cannot handle banyak-banyak. So that's why I have to test it first. Sebab tu saya memerlukan semua masuk at the same. Ikut yang saya dah nyatakan lah. You are group A1 kan? A1 kan? Yes. Itulah siap tulis lagi group A1. Ya Allah. Dah tak ada excuse lah. Siapa yang tadi yang hantar tu dengan 2.55. Ada orang buat lah 2.55. See, ada orang buat 2.55 kau. Maksudnya apa? Ada juga orang dengar apa saya cakap. Yang tak dengar tu dia hayal.
So mesti dia marah kawan dia. Kenapa kau buat 255? Biarlah semua orang tak buat, senang sikit. Nampak sikit macam lupa kan. Okey. Yang FBD dia mana yang? Apa benda FBD yang kau lukis ni ha? Siapa ni yang buat ni? Saya lukis untuk macam dalam soalan tu lah. Dalam soalan tu kat mana? Yang Madam suruh soalan 11. Yelah maksudnya dekat soalan nombor 11 tu yang kau yang ni dekat dalam jawapan tak ada FBD dia. Apa? Itulah kat atas. Ini je triangle ni. Try. Kan Kita tengok soalan 11 ya, question number 11. Question number 11. Okay. Apa soalan dia cakap? Oh, okay, fine. Okay. Sebab yang ni dia minta satu force tu je. Okay, dia minta satu force dia saja. Betul. Dia tak minta keseluruhan. Dia specifically asking for force P sahaja. Daripada gambar yang diberi tu. I hope that everybody have the question sebab saya tak mau buka soalan tu sebab nanti buka ni, kejap tukar sini, lagi dia lambat. Jadinya kalau ikut dalam gambar tu, kalau ikut di dalam gambar dia bagi ni satu member, satu frame, this one dia ada box ke apa ke, and then dia macam ni lah. Okay, so dia kata dekat P ni ada dekat BC ni ada satu force. BC ni short link lah kita panggil. Ni short link. Short link biasanya dia cuma ada 2 point je lah. Dia sambung-sambung macam tu je lah. Okay. So dia kata kalau you baca balik dalam soalan, dia kata soalan ni member BC exits on a member AC. So exit ni maksudnya dia bertindak ke atas member AC. Jadi in terms of force, you kena buat dia punya force ni ke arah AC lah. Sebab dia bertindak ke arah AC. So dia bertindak ke arah AC lah. Jadi kita buat force dia ke arah AC. Ini kepala dia lah macam ni. Kepala dia ke arah AC. Supposedly you should do like that. And then okay, jadi kamu akan dapatlah X dia positif, Y dia negatif. We have this one, dia bagi the height and also the width dia 650 and 720. Jadi kita guna je lah teorem Pythagoras. Okay, fine, alright. And then, okay, yang dibagi dalam soalan itu bukan resultant force ya. Baca balik soalan. Soalan kata apa? P tu is it resultant ataupun dia kata horizontal component? Bukan resultant. Dia bukan resultant sebab obviously in the first question A dia kata determine the magnitude of the force P. Itu adalah resultant. Tapi kalau dia kata knowing that P must have a 325 Newton horizontal component. That's why awal-awal saya terangkan rectangular component. Apa dia? Kita ada X dengan Y. So resultant dia mana? Okay, ini resultant dia FR, ini komponen Fy dia, ini komponen Fx dia. Itu kita katakan ni komponen, ini komponen. Okay. Jadi in this case dia kata that the 325 Newton is the horizontal component. It means the Px lah. So you know that Px tu. Ya. Jadi kamu kira salah lah. Sepatutnya, okay. Bila you kata you ada Px, okay, kita tahu Px is given by P, resultant force P, and then 650 mm divided with the 970 mm. Okay, so what you have here, when you calculate that, 325 Newton ini, okay, ini you punya P, ini 650 dan 970. So sepatutnya nilai P kamu adalah is higher lah, sepatutnya tinggi. Berapa? Dia bukan 200, rendah daripada 325. Rasa berapa? P dia berapa? Kira sekejap. P dia berapa? 485 Newton.
Ni baru P dia. So punca dia, okay kamu dah tahu dah nak letak macam ni. Yang mana kalau kata kita nak fx ataupun px, mana kita nak letak 650 kat sini, ni 970, pandai dah. Yang ni memang tak ada silap dah. Okay, dah tahu dah memang akan pakai formula P, tetapi because you mistakenly assume that the P given in the question is the resultant. Tak baca soalan yang dia kata horizontal component. Silap kamu sebenarnya dari segi term je. Term tu dah sebut tapi kamu tak faham. Itu je. Sebab tu saya kata kalau you hafal formula bagaimana pun, you tahu formula ni nak guna mana, nak guna bila, tapi kalau you tak faham apa yang dia minta, then end up you buat benda yang salah. Macam ni lah. Buat benda yang salah. Okay. So be careful. Read the question carefully. Tengok betul-betul. Okay. So dah dapat 486 ni. Ini yang kena masukkan dalam ni lah. Ni awak you pergi masukkan yang ini pergi masuk sini pula. Logiknya kalau you buat FY, mestilah you kena pakai F resultant kamu. This one you declare this is your FX. Ni buat waktu bila ni? Buat masa nak berbuka ke waktu sahur ni? Ataupun waktu dia tanya-tanya? Lepas test kalkulus madam, jadi masih pening-pening kan. Oh, jadi tingtong sikit lah. Okay. Salah lah ni. Patutnya ini bukannya FX. So dia yang ni kita jadikan PY and then this is ada P. Saya guna colour biru ni, hopefully kamu nampak. Kalau kata tak nampak bagi tahu saya pun tak tahu which colour yang buat kamu tak sakit mata lah. Kalau rasa sakit mata cakap madam, tolong jangan guna merah banyak sangat. Saya dulu masa saya mengajar awal-awal dulu, saya memang banyak guna marker merah. Sampailah ada student kata madam guna merah sangat. Okay, dan saya tukar. Kalau you tak bagi tahu, saya suka hati pilih warna yang saya rasa suka untuk saya. Padahal you sakit mata saya lagi. Okay. Alright, so ini salah lah. Puncanya, tengok. Puncanya sikit je. Puncanya datang daripada P yang kamu salah labelkan. Dia sepatutnya adalah PX. Itu sahaja. Tapi dia dah drag and drag itu. So ini pun salah lah. Nanti 485 ni kena masuk dekat sini. Darab dengan multiply with 720 divided by 970 mm. So you get the actual value ya. Ini kira fundamental ni, konsep ni, basic ni. Basic sangat ni macam tu. Okay. Next one. We have 11, question 11. Ataupun nak discuss terus 2.55. Kita sebab dah ada orang yang okay, saya dah open dah untuk attendance tu, boleh klik lah. Sementara saya buka balik soalan kan. Okay, tadi siapa yang share 255 tu, anak siapa tu, bagusnya. Yang lain pun bagus juga, cuma kurang sikit rajin. Dah kena delete dah? Ni yang mana? Tadi saya rasa ada 255 hantar. Kenapa dah delete pula? Siapa yang hantar 255? Kenapa delete? Kenapa delete? Fahmi yang tak. Mana nak selarang ke sekarang? Sekarang lah. Okay. Ada bagus. Kalau tak faham, tanya ya. Tak apalah, memang saya ni kadang lambat sikit membalasnya. Anggap je lah madam dah tua. Oh no, saya muda lagi. Muda lagi. Saya kena cakap saya muda. Muda sentiasa. Wow, complicatednya hidup dia. Okay. Hari tu saya kira dengan kumpulan apa tah, saya kira sekejap je. Pakai calculator, telah dapat jawapan dan somewhere 160 dan saya tak ingat yang mana satu. But somewhere betul lah ni, ada 160 ni ada ni. Tapi jalan kerja kamu tu memang panjang lah dan tend to have a careless mistake because you do simultaneous equation ni kadang-kadang akan ada careless mistake lah. Okay, saya nak tegur on saya cuma akan discuss on the FBD. Because FBD is important, okay, and then saya akan tengok dia punya cara you tulis lah. Okay, FBD ni, okay,
PD dia buat. Okay, dia buat macam ni. Okay, TACB dan ini adalah TCD kan. Kenapa ada dua ni? Kenapa ada dua ni? You can see that dia ada dua kabel lah. Dalam gambar tu ada dua kabel lah. One is TCD and one is TACB. And TACB, kenapa TACB yang ini kita boleh samakan dengan sebelah kanan ni? Kenapa kita kata boleh sama? Sebab apa? Sebab dalam keadaan equilibrium. No, it's not because of equilibrium. Sebab dia satu kabel. Satu kuli. Dia melalui. Sebenarnya yang kamu punya gambar ni patutnya dia start kat tengah lah. Okay. And to avoid confusion. Okay, kabel kamu melalui. TACB ni dia melalui. So kalau kamu tengok gambar betul-betul. Okay, yang atas tu tadi dia buat kat sini kan, salah jangan buka lah, maksudnya tak tepat lah, sebab kalau you buat macam tu seolah-olah you kata kabel TCD ni pun melalui puli. Dia start kat sini. So dia tak lalu lah, dia just start je. But kabel TACB ni dia melalui satu puli yang sama, so that's why we can say that the resultant force for TACB yang sebelah kiri ni akan sama dengan sebelah kanan. The resultant, not the component. Component it depends on dia punya angle lah, sebab kita tengok angle dia berbeza. Angle dia 110, satu lagi berapa? 30. Satu lagi 30. So yang ini 30, yang ini 10. Okay. Betul tak? Kanan. Alpha is 30. Betul. Jadi FBD dia ni betul, yang ni termasuk dengan yang berat chair tu, dengan seller tu lah. So we have here TACB, TCD. So once you dah ada ni, jadi kita boleh tulis easily. Ni sebab it is in equilibrium, so we should put equal to 0 lah. Equal to 0 betul. TACB cos 10 because it is in first quadrant, jadi kita positifkan dia lah. And this one in second quadrant negative. Okay, cos 30 betul. Tolak TCD cos 30. Okay, saya biasanya memang saya akan tengok ni je lah dulu. Kalau ni betul, insyaAllah jawapan kamu bawah tu betul. Tapi kalau ini salah, tak payah tengok lah. Tapi saya tengok jugalah. Kot you careless ke kan. Tapi biasanya saya tengok memang kalau atas ni salah lah bawah ni. Okay. So the rest is you can use simultaneous equation. Yang ni betul lah. 900. Okay. Ataupun you boleh gunakan function in your calculator. Dia ada equation kan. Gunakan equation yang two unknown lah. Because you have TACB and TCD. So you boleh rearrange balik you punya equation tu, tulislah macam okay, TACB tu cos, okay saya overlap dengan ni sebab yang dia punya belakang tu tak berapa jelas, jadi saya tulis balik. Kita boleh, oh my god, okay, you boleh rearrange balik TACB cos 30 and then this one TCD cos 30 equal to 0. So ini adalah ini adalah A1, ini adalah B1 dan ini adalah C1. Ni kalau you nak masukkan dalam function dalam calculator kamu tu ada yang simultaneous equation. Kebiasaannya yang ni lah basic dia macam ni, A1, B1. So yang ni pun samalah, yang ni untuk Y kamu buat ini adalah A2, this one adalah B2, tapi you kena rearrange macam ni. So dia akan jadi positif lah 900, masukkan dalam you punya calculator dan you should get the same result. Nanti you boleh try, itu lagi senang lah, lagi cepat. So bila macam tu nanti ada kata, madam jalan kerja pendek ke? Kalau you nak nampak panjang, saya tak ada isu benda tu. Tapi kalau you nak nampak bagi cantik sikit, tulislah macam ni. Tulis macam ni. Okey lah. Lepas tu second equation kan. Tulis yang atas ni first equation. Okey dah lah. Masukkan je lah jawapan. Saya tak perlu nak
tulis panjang-panjang dan saya tak perlu melakukan careless mistake. Itu je. Sebab dia dah bagi calculator tu boleh guna function tu, guna je lah. Okay, sebab saya rasa pun jawapan dia hari tu saya dapat something macam ni lah, TACB dan saya rasa macam ni. Saya dapat yang ada teringat 160 lah masa saya tekan calculator. Dan you tekan calculator, you just take 2 minit saja untuk saya tekan benda tu. Senang je lah. So careless mistake kita boleh kurangkan. Sebab kadang-kadang kita kira-kira sampai sudah tak jumpa jawapan dia. Lepas tu dah pening dah. Macam nampak complicated je. Sebenarnya tekan calculator senang settle. Habis itu. Simultaneous equation. Boleh try lah membiasakan diri menggunakan calculator, your scientific calculator to perform simultaneous equation. Okay, ada lagi soalan lain yang kita belum discuss. 18 kan? 18 kan? 16 meter. Okay, 16. I think kita boleh discuss satu lagi soalan. 16. Ataupun tinggal apa? 16 dengan 18 Ya, madam. 16 dengan 18. Apalah, yang tu kita carry forward ke minggu depan. Dah lambat pula kamu, tapi sebab saya nak bagi link untuk yang kita nak buat trial petang ni kan. Sebab group A sampai E pukul 5 sampai 6 saya bagi masa tu. Pukul 5 sampai 6 maksudnya kalau you masuk pukul 5 suku pun tak ada masalah. Sebab saya bagi tempoh 15 minit untuk buat benda tu je. Tapi kalau boleh masuk serentak lah sebab saya nak tengok okey ke tak okey kalau masuk serentak semua ada problem tak. Sebab tu saya ambil hari yang sama, waktu yang sama untuk semua. So that we have the actual condition lah, sekurang-kurangnya macam actual condition. Okay. So yang question 16 dengan 18 tu kita carry forward tapi kita tambah lagi, kiranya macam kerja kamu tak banyak lah kan. Kita tambah tak banyak ke? Kita tambah mana? You all dah download dah yang soalan tutorial untuk chapter 3? Download tak? Yang rigid body tu. Yes, rigid body. Ya. Bagus. Okay, saya yang tak ni tengok kat mana course content. Course content. Tak berkembang dia ni. Tak berkembang. Saya memang tak sempat nak buat. Okay. Itu saya tak ingat lah kumpulan dulu. Kumpulan A1 saya, kumpulan A2 saya minta mana. Tapi boleh buat. Okay. So boleh try buat question number 2, number 5. Number 6 ni mungkin saya tengoklah, saya rasa boleh lah number 6 lah, boleh lah saya bagi kat kamu number 6. Jadi number 2 tadi, number 5 and number 6. Number 6. Okay. Number 2, number 5 dan number 6. Campungan dulu lah. Itu je lah. Itu saja untuk kamu punya tutorial. Okay. Minggu depan. Tak banyak lah. 3 je yang kena buat sebab 2 lagi tu dah ada dah. 3 je. Any question that you want to ask? Ada apa-apa tak? Ada apa-apa ke tidak? Ada apa-apa ke tidak? Ada apa-apa ke tidak? Ada apa-apa tak? Yang tu sekarang macam yang dia bagi tadi 2 berapa? 256 itu je kan? 256? Apa dia? Tak, tutorial chapter 3 tu.
Chapter 3, 2, betul 2, 5 dan juga 6. Itu saja. Okey. Okey. Ni saya nanti lagi sebelum pukul 5 saya bagi link. Saya bagi link untuk trial tapi memang kamu kalau masuk pun memang tak boleh buat. Dia pukul 5 tepat baru dia buka. So saya bagi just link untuk awal-awal je lah. Saya bagi link untuk kamu nanti dalam yang grup. Sebab siapa tahu dekat WhatsApp masa saya baca, siapa yang pandai sikit ni IT ni sikit. Sebab bila saya baca dekat internet macam kalau WhatsApp group ni kalau lebih daripada kalau kita share link tu dia kata boleh masuk lebih daripada 257 boleh sampai 3K. Tapi masa tiba-tiba tengok tadi dia tetap capkan, dia tetap limitkan sampai 257 orang. Jadi ada yang terpaksa masuk satu lagi kumpulan. Kalau saya tahu saya buat guna Telegram. Sebabnya kalau ada siapa-siapa yang tahu boleh ajar saya tak? Siapa-siapa yang tahu pasal grup WhatsApp tu. Sebab saya tengok kat internet tu dia cakap macam tu je, bagi link je. Bagi link lah saya. Kalau siapa-siapa yang pandai boleh ajar saya lah. Untung lah boleh ajar saya. Tak pernah lagi dengar media sampai lebih pada 2007. Tak pernah tahulah Bukan tak pernah tahu media tapi macam macam mana nak kata lebih kalau pada tahu tu. boleh ajar saya. Kalau tahu boleh ajar saya. Itulah saya ikut je lah arahan yang dia buat tu. Aduh saya kata kalau ikut arahan macam tu itulah tapi tak apalah saya kata kalau saya nak tutup grup tadi and then buka balik grup Telegram lagi menyemak kepala kamu lagi tutup pula grup berapa banyak grup. Saya kata biarlah tak apalah saya buka lagi satu grup untuk grup yang siapa-siapa yang tak dapat masuk, yang lambat masuk tu. Okay lah so tak ada apa, tunggu je lah. Kita buat trial lah soalan ke apa pun. Soalan tanya apa nama, apa ini. Lepas tu suruh isi formula, tulis balik formula ataupun gunakan function-function tersebut sebab nanti ada yang dalam quiz tu nanti mungkin ada yang kamu kena tulis formula tu dan tak perlu kamu nak ambil gambar lepas tu masukkan dalam PDF. Lepas tu nak kena submit sebab dia akan jadi masa yang panjang. Sebab kalau you buat quiz ni sekali je attempt. Maksudnya kalau you lambat daripada masa dah tak boleh buat lagi dah. Tapi kalau kata internet problem boleh bagi tahu saya. Sebab tu saya perlukan WhatsApp group tu sebab kalau terus bagi tahu saya nanti saya boleh reset balik tapi kena ada bukti lah. Maksudnya memang internet connection kamu memang slow. Dan you buat lah you punya testing apa ke, you punya ni ke apa ke macam tu. Saya ada bukti lah. Okay, ada apa-apa soalan sebab saya ada apa-apa tak soalan? Tadi dia adjektif ke subjektif ke dia? Apa dia? Untuk apa? Untuk quiz? Untuk lagi. Saat lagi tu macam-macam. Saat lagi tu just sebenarnya nak test sama ada kamu boleh tulis equation. So dia ada dia kata macam campur lah tapi taklah macam actual sangat. Yang actual kamu tu nanti akan adalah soalan yang macam you ada multiple choice. Okay lah sebab tu saya bagi nanti pun ada multiple choice, ada true and false. Tapi multiple choice yang saya bagi tu pun bukannya sebenarnya straightforward. Dia maksudnya kamu kena berfikir untuk dapatkan jawapan tu. Untuk menguji kefahaman kamu. So dia ada twist sikit lah. Walaupun macam ada multiple choices. Maksudnya boleh tembak je lah kot. Tak ada lah. Kena tengok tu betul juga. Tapi yang tadi untuk yang lepas yang set lagi trial ni just memang main-main je. Macam suka-suka je. Suka-suka sebab satunya saya pun nak test. Saya nak test sama ada kalau masuk 5 kumpulan sekali arung akan jam tak server UFuture ni. Sebab saya tak pernah buat yang macam banyak kumpulan ni. Dia ada advantage kenapa saya guna UFuture tu. Dia macam win-win situation lah untuk kamu dan juga untuk lecturer. Kalau guna UFuture, you mungkin ada soalan multiple question. Kalau guna Google Classroom, soalan multiple choice tak ada. Dia ada win-win situation. So dekat lecturer, dia senang dekat lecturer untuk menanda. Ini yang saya nampak lah untuk bahagian saya. Jadi kalau guna UFuture dia win-win situation. Kalau saya gunakan Classroom, soalan multiple choices memang tak akan ada untuk kamu. Memang tak akan ada. Sebab dia macam nanti akan ada ni sikit lah. Ada isu sikit. Adalah beberapa you don't need to know on that side.
Okay, ada tak saya nak bagi link ni dekat grup ni? Boleh Tak ada madam. Tak ada. Boleh. Okay, tak ada. Okay. Alright, so thank you very much. Assalamualaikum. Okay. So nanti Waalaikumsalam. besok bukan hari Rabu ada kelas. Bukan, hari Khamis ada kelas. Hari Khamis nanti kita jumpa lagi. Hari kami cuti madam. Khamis cuti apa? Bersyukur kan? Oh Allah. Entahlah. Saya akan cakap na'udzubillah min zalik Itulah. Dah cakap na'udzubillah. Itulah nampak sangat saya lupa. Semua saya lupa. Apa yang saya ingat saya pun tak tahu. Kelas kamu dah pernah terlupa dah. Okey dah. 46 ni. Okey, bye. Assalamualaikum.